Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam kelas sains kita bersama dengan saya, Cikgu Farhana. Okey kelas, hari ini kita akan sambung sedikit lagi berkenaan topik asid dan alkali. Okey, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه وقدره مقدار العظيم amin amin ya rabbal alamin. Okay, Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bertekan niat dahulu, iaitu kita belajar kerana Allah Ta'ala. Baiklah, jom kita masuk kepada objektif pembelajaran. Okay, yang pertama, mengitlak bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari aspek rasa dan sentuhan dengan memuji beberapa contoh bahan. Yang kedua, menjelaskan pemerhatian tentang asid dan alkali melalui lakaran TMK, penulisan atau tulisan secara kreatif. Okey, marilah kita akan ingat kembali. Okey, dalam tajuk ini kita telah pun belajar tentang asid, alkali dan neutral, dan kita boleh menguji ketiga-tiga sifat ini dengan menggunakan kertas litmus. So, kertas litmus mempunyai dua warna, iaitu merah dan biru. Kertas litmus ialah sejenis penunjuk yang akan berubah warna apabila diuji. Okey. Seterusnya, kita telah pun pelajari tentang perubahan warna kertas litmus, iaitu untuk bahan yang berasid, dia akan menukarkan kertas litmus biru menjadi merah. Manakala kertas litmus merah pula tiada perubahan. Okay, apabila kita masukkan pula bahan beralkali, kertas litmus biru tiada perubahan, manakala kertas litmus merah bertukar menjadi warna biru. Bagi bahan neutral, tiada perubahan yang berlaku bagi kedua-dua warna kertas litmus. Biru tak berubah, warna merah pun tidak berubah. Okey, jom kita lihat. Okey, di sini ada satu the pH scale ataupun skala pH. Okey, tengok kat situ, kita pH 1 sampai 6 dia adalah bersifat asid. Ini untuk makluman kamu semua sajalah. Okey, dia adalah pH 1 hingga 6 bersifat asid. Kalau pH 7, maksudnya dia adalah bahan yang neutral. Manakala pH 8 sehingga 14 menunjukkan dia adalah bersifat alkali. So, kalau antara 1 hingga 6 tu maksudnya yang paling berasid ialah yang nombor 1 tu. Manakala bagi nombor 8 hingga 14 untuk bahan yang bersifat alkali, semakin besar nombornya, semakin kuat sifat alkalinya. Okey, apakah contoh bahan berasid? Kita ada jus lemon, apple, tomato, kopi, susu dia pH dia 6.5 hingga 6.7. Jadi dia adalah kategori asid sebenarnya. Manakala neutral, contoh kat sini adalah air masak, pure water. Kemudian contoh bagi bahan beralkali ialah telur, baking soda, pencuci tangan, peluntur. Itu semua adalah contoh-contoh bagi alkali. So kita akan masuk kepada latihan hari ini. So hari ini kita nak berulang kaji lah. Awak semua boleh rujuk kepada buku teks masing-masing, muka surat 114. So, kamu semua dikendaki untuk menjawab soalan ini di dalam buku tulis sains. Pastikan anda semua menulis hari dan tarikh serta tajuk. Bagi soalan yang pertama, apakah bahan penunjuk yang digunakan untuk menguji bahan berasid, beralkali atau neutral? Ini tadi kita je baru sebutkan. Yang kedua, apakah sifat bahan X, Y dan Z berdasarkan perubahan warna kertas litmus berikut? So kat sini kamu perlu nyatakan
sifat dia tu alkali ke, asid ke ataupun neutral. Lihat kepada perubahan warna dia. Mari kita tengok yang pertama iaitu sifat bahan X. Biru kekal biru, merah kekal menjadi merah. Apakah sifat bahan X tersebut? Okey, yang kedua, sifat bahan Y pula kita tengok. Biru kekal biru, yang merah merah bertukar menjadi biru. Apakah bahan ini? Okey, bagi yang ketiga, sifat Z pula. Biru bertukar menjadi warna merah, merah kekal merah. Okey, so yang mana satu asid, yang mana satu alkali, yang mana satu neutral, kamu perlu nyatakan. Okey, cikgu nak kamu lukis Cikgu nak kamu lukis dan warnakan. Okey, seperti dalam gambar raja tersebut. Kalau tak nak warna, kalau kamu nak guna kertas berwarna pun boleh, tapi kena letak tampal lah perubahan warna tu jelas Okey, soalan yang kedua bawah tu, apakah contoh bahan X, Y dan Z? Okey, contoh. Contohlah X tu ialah bahan sifat dia adalah neutral. Tuliskan contoh dia. Contoh bahan X tu, contoh bahan neutral apa? Okey, tuliskan Cikgu nak satu contoh je lah untuk setiap bahan ni. Okey, Allahumma Muhammad. Kita sambung. Alright, soalan yang ketiga. Selain kertas litmus, bahan berasid dan alkali juga boleh diuji menggunakan ekstrak apa? Ekstrak timun, ekstrak asam jawa. Apa yang kita dah belajar daripada minggu yang lepas, awak nyatakan kembali dan itu. Okey, nombor 4. Amar telah menguji jus peria dan mencatatkan keputusannya seperti dalam jadual A. Okey, rasa pahit. Bila kita sentuh dia licin. Kita tengok perubahan kertas litmus dia. Biru kepada merah. Kalau merah, tidak berubah. Berdasarkan keputusan di atas, adakah rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk saintifik kepada sifat bahan jus peria? Okey, soalan yang pertama dia tanya, adakah rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk saintifik kepada sifat bahan jus peria? Okey, sebelum ni kita telah pun pelajari bahawa kalau dia pahit je kita cakap dia alkali, betul? Kalau dia masam je kita sebut dia adalah asid. Contohlah, itu kebiasaannya. Jadi, tapi sebenarnya betul ke tidak seperti itu? Boleh tak kita gunakan sifat rasa dan sentuhan sebagai penunjuk saintifik kepada yang peria ni? So, jawapannya sama ada ya ataupun tidak. Kemudian kamu tuliskanlah sebabnya kenapa. Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Okey. Cara bagi contoh lain iaitu kopi. Kopi rasa dia pahit. Tapi bila kita uji dengan kertas litmus, dia sebenarnya bersifat alkali. Dia bersifat asid. Kopi tu asid tau. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir iaitu soalan kebat. Mengapakah ubat gigi dibuat bersifat alkali? Okey. Kita telah pun pelajari bahawa makanan yang tersisa di dalam mulut kita, kalau kita biarkan, dia akan menjadi makanan kepada bakteria. So, bila macam tu, dia akan bersifat apa dalam mulut kita tu? Okey, dia akan bersifat asid. Okey, so kalau bersifat asid, kita perlukan apa untuk meneutralkan kembali? Okey. Jadi cuba kamu fikir-fikirkan mengapakah ubat gigi dibuat bersifat alkali. Okey, sekian saja untuk kelas kita pada hari ini. Sekiranya ada apa-apa masalah boleh hubungi saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.